Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikri bin Mat Syukri daripada KCS 103A dan kumpulan kami akan membuat pembintangan tentang Tib Al-Nabawi, iaitu Sains Kesihatan dan Perubatan Islam. Ahli kumpulan kami adalah diri saya sendiri, Daniel bin Rosli, Muhammad Izzat Aiman bin Abdul Nasir, Najmi Akmal bin Muhammad Zamri dan Izzat Syahmi bin Nasir. Pendahuluan terhadap perubatan Islam. Perubatan Islam ini adalah perubatan cara Rasulullah SAW. Maksud kita ambil perubatan ini daripada hadis dan Al-Quran. Kemudian, kesihatan ni adalah perkara yang sangat serius diambil oleh Islam. Jadi, apabila kita membandingkan konsep kesihatan dalam Islam berbanding dengan konsep kesihatan di WHO, konsep di Islam lagi lengkap kerana di WHO mereka hanya mengambil kisah pasal fizikal dan mental, manakala Islam mengambil fizikal, mental, tetapi tambah juga dengan rohani dan sosial. Kemudian definisi LTB. Asal perkataan LTB ni adalah dari perkataan tababa, kerana LTB ni ada kata tertib iaitu al-tib yang merangkumi pelbagai makna. Antara makna tersebut adalah merawat. Terdapat beberapa pandangan ulama terhadap LTB. Yang pertama, Ibn Sina. Ibn Sina menyatakan bahawa ilmu ini dapat mengenal pasti tentang kesihatan pada diri kita. Kemudian terdapat juga Ibn Khaldun yang menyatakan bahawa ilmu LTB ini dapat membahaskan tentang organ-organ yang terdapat dalam tubuh badan kita. Maksudnya kita dapat membahaskan tentang otak, jantung atau paru-paru kita. Ilmu LTB ini merangkumi semua ilmu perubatan. Semuanya lengkap, komplit, tidak kira Islamik ataupun non-Islamik. Contohnya seperti Islamik mengambil bahan-bahan yang halal dan membuat perkara yang sepatutnya, maksudnya tidak mengambil daripada sumber-sumber haram lah. Manakala non-Islami ini contohnya mengambil sumber-sumber daripada babi atau dan sebagainya lah, atau alkohol seperti itu. Tapi kalau non-Islami ini kita ambil sebab darurat, sebab kita kena ambil, contohnya vaksin, orang menyatakan bahawa terdapat bahan babi dalam vaksin tersebut, tapi kita ambil sebab darurat supaya kita dapat mencegah dapat mencegah COVID-19 tersebut. Maknanya kita harus mengambil, ada certainnya wajib supaya nak, contohnya golongan warga emas dan orang yang sakit kan, mereka wajib sebab mereka lagilah bahaya apabila diekspos kepada COVID-19 ini. Jadi kalau ambil in non-Islamic pun tidak masalah sebab darurat. Itu sahaja daripada saya. Saya ingin memberi peluang kepada rakan saya Daniel bin Rosli untuk membuat pembintangan yang seterusnya. Minta maaf jika terdapat apa-apa kesilapan di diri saya. Yang lebihnya semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Pengertian perubatan Islam dan sains. Perubatan Islam didefinisikan di sini sebagai satu sistem perubatan yang mempunyai beberapa subsistem yang selari dengan ajaran Islam, seperti perubatan rohaniah, perubatan Nabi dan perubatan Yunani. Ketiga-tiga sistem ini diintegrasi secara harmoni sehingga melahirkan satu kaedah perubatan yang menyeluruh dengan beberapa kaedah dan pendekatan. Perubatan Islam mempunyai beberapa perbezaan dengan perubatan moden Barat, khususnya dari segi falsafah dan pengiktirafan terhadap kaedah-kaedah yang berbagai-bagai. Sebagai contohnya, berdoa sebagai satu cara rawatan. Sungguh pun begitu, terdapat persamaan dari segi material perubatan yang digunakan dan penggunaan teknologi dan inovasi untuk tujuan perubatan. Perubatan Islam lebih menjadi pilihan utama dan berkembang sebagai bidang ilmu yang saintifik di dalam banyak bahagian dunia Islam, khususnya seperti di Turki dan Indonesia. Untuk seterusnya, isu-isu kontemporari dalam Al-Quran, perubatan Islam dan sains. Bukti penemuan sains menjelaskan bahawa rawatan amalan kesihatan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah tepat.
Unsur kejadian manusia daripada air mani sehingga terbentuknya jasad tidak dapat dipisahkan daripada sumber bumi yang dijadikan bahan pemakanan. Seterusnya, keturunan manusia dapat ditentukan dengan ujian darah melalui DNA. Ringkasnya, kehidupan manusia mempunyai tarikh hidup yang bergantung kepada sumber yang diperoleh dari bumi. Sains perubatan Islam yang berkembang pesat bukanlah secara kebetulan, tapi kerana ia mempunyai dasar dan falsafah yang kukuh dan serasi dengan ajaran dan tuntutan Islam. Sains perubatan yang bertitik tolak dari idea-idea konsepsual seperti konsep manusia, hubungannya dengan alam, konsep sihat dan uzur, penyebab kepada keuzuran, bagaimana mengembalikan kesihatan, mekanisme dan tindak balas badan serta organ-organ dan lain-lain idea yang sebenarnya bersifat falsafah. Kajian dan pemahaman tentang sains perubatan Islam menunjukkan bagaimana falsafah berkembang menjadi sains yang praktis dalam kehidupan manusia. Dalam kata lain, dari falsafah lahirlah sains. Prinsip dan konsep dalam perubatan Islam. Prinsip asas yang pertama, menurunkan penyakit dan menurunkan penawarnya tidak patut daripada sumber yang haram ataupun syubhah yang digunakan sebagai penawar. Yang kedua, Allah yang menjadikan penyakit, dialah yang menjadikan ubatnya. Yang ketiga, Al-Quran adalah panduan dan penghubung kepada kesembuhan penyakit. Yang terakhir, tidak boleh berputus asa dalam berikhtiar untuk mencari ubat dan kesembuhan. Konsep dalam perubatan Islam mempunyai dua, iaitu kesihatan rohani dan kesihatan jasmani. Kesihatan rohani ialah keupayaan meremehkan oksitoksin dengan baik, melibatkan pemahaman manusia itu terhadap kesakitannya, apa yang terjadi dalam tubuhnya dan punca, melibatkan peringatan-peringatan tentang pentingnya kesabaran, ujian dan kasih sayang Allah terhadapnya, melibatkan pemikiran tanpa had bersangka baik dalam menerima mesej kehidupan melalui mata, telinga dan perasaan, muhasabah tentang segala kesilapan dan menaikkan semangat, memberi harapan untuk sembuh terhadap semua penyakit. Kesihatan jasmani pula ialah kesihatan luaran diukur melalui energi dan rasa sakit yang dialami, memberi kefahaman melalui hubung kait amalan harian dan kesihatan melalui penerangan sains. Maka ini dapat mengurangkan penyakit dalam diri pesakit untuk mengakui kekhilafannya. Yang terakhir, memberi maklumat bagaimana makanan yang halal dan baik itu memberikan kesan kepada kesihatan. Sejarah dan pencapaian sains dalam perubatan Islam. Sejarah sains perubatan Islam mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kemuncak penyampaian perubatan Islam ialah dalam zaman Abbasiyah dan berlanjutan sehingga zaman pertengahan. Idea-idea tentang perubatan dan juga farmakologi banyak diserap dari kaedah perubatan Hippokrates dan Galen dari Yunani yang telah berkembang sejak abad ke-9 Masihi. Tetapi idea-idea Yunani ini tidaklah diambil secara membabi buta, sebaliknya diubah sesuai dan disesuaikan dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pencapaian dan kemajuan perubatan Islam boleh dilihat dari ketokohan para doktor Islam seperti Ibn Sina, Al-Zahwari dan lain-lain, dan karya-karya besar mereka serta dengan melihat inovasi-inovasi dan pemikiran baru dalam bidang perubatan. Sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Usaybiyah yang bertajuk Uyun Al-Anba Al-Tabaq Al-Tiba, nama-nama masyhur di kalangan para doktor, menyenaraikan sejumlah 37 nama para doktor yang terkenal dengan karya mereka. Manakala dalam kitab Ibnu Al-Khifti yang bertajuk Tarikh Al-Hukama terdapat 23 nama para doktor Islam, dan karya-karya mereka ini menunjukkan kecemerlangan profesi perubatan dalam tradisi Islam. Sumbangan-sumbangan penting lain dalam Islam dalam bidang perubatan ialah penubuhan hospital baik untuk orang awam atau untuk kerja-kerja penyelidikan, untuk menjaga mutu perkhidmatan hospital dan pengamal perubatan, pengawas yang dipanggil muhtasib, memainkan peranan yang penting melalui jabatan atau Dewan Al-Muhasabah. Pengamal perubatan Islam juga mempunyai kod etika yang menyamai kod erti Hippokrates Al-Muhasabah. Pengamal perubatan Islam juga mempunyai kod etika yang menyamai kod etika Hippokrates dan dipertanggungjawabkan secara langsung dalam amalan perubatan mereka. Pencapaian yang disentuh secara ringkas di atas adalah bukti jelas keunggulan perubatan Islam dalam satu sains walaupun dengan ukuran dan standard barat dan
Perbincangan seterusnya akan menunjukkan bahawa perubatan Islam agak unik kerana kesepaduannya dengan falsafah. Tokoh-tokoh dalam perubatan Islam. Ibnu Sina. Nama sebenar beliau ialah Abu Ali Hussein Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan seorang cendekiawan Islam yang memiliki pelbagai bidang ilmu, antaranya tentang falsafah dan perubatan. Beliau dilahirkan pada tahun 370 Hijrah bersamaan 980 Masehi di Afshanah, Bukhara, Turkistan. Ibnu Sina meninggal dunia pada tahun 428 Hijrah bersamaan 1037 Masehi di Hamadan, Iran, ketika berusia 58 tahun dan dimakamkan di sana. Antara sumbangan utama beliau terhadap dunia perubatan ialah beliau telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam ilmu perubatan. Seterusnya, penemuan beliau dalam bidang perubatan yang dikenali pada hari ini sebagai psikomatis, dan beliau juga memperkenalkan ilmu diagnosis. Tokoh perubatan Islam yang kedua, Abu Qasim Khal. Beliau merupakan tokoh pembedahan yang handal. Beliau dilahirkan di Bandar Diraja Al-Zahra dalam tahun 936 Masehi. Pendidikan yang diperoleh oleh beliau ialah dalam Cordoba, iaitu sebuah pusat perniagaan dan pendidikan di bahagian Sepanyol Islam. Buku yang ditulis olehnya memenuhi 3 perkara penting. Pertama, memberi nasihat dan anjuran yang baik untuk meningkatkan bidang kesihatan dan berguna untuk penuntutnya dan pengamal perubatan yang lain. Kedua, alat dan teknik yang digunakan oleh Al-Zahrawi dibicarakan dengan terperinci dan beliau menggunakan pendekatan moden terhadap proses-proses yang dibuat olehnya. Ketiga, beliau mencadangkan kesenian perubatan yang terbaik untuk ketika itu. Beliau dengan jelas memberi keterangan mengenai cara rawatan, persediaan ubat dan penyimpanan ubat di bawah keadaan unggul dan cara terselamat pemberian ubat dan diet. Kejatuhan tamadun Islam terhadap perubatan Islam telah diakui oleh semua sejarah moden bahawa perkembangan ilmu perubatan barat adalah dipengaruhi oleh perubatan Muslim. Di Eropah pada abad 14 hingga abad ke-7 Masihi, ilmu perubatan Islam telah dikaji dengan sungguh-sungguh oleh penuntut di dalam bidang perubatan, dan baru seabad yang lalu, iaitu abad ke-19 Masihi, perubatan Muslim dihapuskan dari kurikulum institusi pelajaran di sekolah dunia barat. Pada abad tersebut, orang Eropah mula mendakwa bangsa mereka yang mengkaji dan mengembangkan era moden seperti yang terpapar dan dihibahkan pada hari ini. Ini seperti mereka mendakwa bahawa Copernicus pada 1543 Masihi adalah tokoh pertama dalam lapangan astronomi, dan juga Paracelsus pada 1541 Masihi adalah tokoh ulung di dalam memperkenalkan perubatan moden dan lain-lain. Kesan lesapnya kegemenangan tamadun Islam juga menular kepada karya-karya ahli perubatan Islam. Kita dapat dapati banyak karya-karya ini muncul dalam bahasa Latin. Rumusan: ilmu dan amalan perubatan telah lama berkembang dan masih lagi maju ke hadapan, walau banyak lagi isu-isu tentang punca penyakit dan kaedah rawatan yang belum diselesaikan. Masanya telah tiba bagi para doktor dan ahli-ahli sains perubatan Islam, negara-negara Islam, hartawan dan ahli-ahli korporat Islam untuk bersatu tenaga, untuk membanding tenaga, untuk bersatu tenaga untuk memulakan satu era baru dalam meningkatkan satu lagi sudut perkhidmatan kemanusiaan menerusi perubatan Islam. Penggabungan
tenaga pakan yang disokong dengan pembiayaan pengumpulan dana serta tabung kewangan yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan amalan perubatan Islam akan mengangkat imej Islam ke tahap kecemerlangan dan kegemilangan seperti pada zaman khalifah dulu.